Kalaulah masalah ni tak ditangani dengan baik, apa kesan terhadap organisasi dalam jangka masa panjang? Okey, apa yang akan berlaku jika sekiranya ia tidak dikawal ataupun tidak ditangani dengan baik dalam konteks organisasi? Jadi yang pertama sekali adalah ini akan mengurangkan motivasi keseluruhan warga organisasi tersebut. Kerana apabila kesihatan mental seseorang ataupun sekumpulan individu di dalam organisasi itu terganggu, ia sudah pasti akan mengurangkan kadar keberhasilan organisasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akan berlaku banyak konflik-konflik dalaman yang sukar untuk diselesaikan ataupun sukar untuk dikenal pasti di mana puncanya. Dan konflik-konflik begini sebenarnya amat mengganggu sudah tentu semangat satu pasukan dan juga sangat semangat bekerjasama antara satu sama lain, dan ini akan menimbulkan ataupun menghasilkan puak-puak dalam jabatan tersebut. Yang ketiga adalah apabila berlakunya peningkatan kesilapan dan sebagainya, sudah tentu dari sudut pencapaian unit ataupun organisasi tersebut sudah tentu terganggu, kerana apabila berlakunya banyak kesilapan-kesilapan kecil ataupun kelewatan dalam proses menghasilkan kerja, ia sebenarnya impaknya bukan sedikit, sebab dia sudah pasti akan memberikan impak bukan sahaja di tahap unit mereka, tetapi akan memberi impak kepada unit-unit lain yang berkaitan dengan mereka. Jadi ia sebenarnya boleh menjatuhkan imej seluruh jabatan tersebut. Yang keempat adalah apabila mereka bekerja dalam konteks tidak seronok, tidak suka, tidak gemar dan sebagainya, ia sudah tentu akan mengakibatkan isu-isu yang berkaitan dengan stres dan burnout. Dan stres dan burnout ni sebenarnya walaupun pada peringkat awal stres boleh meningkatkan performance ataupun kebolehhasilan satu-satu organisasi, tetapi apabila ia menjadi kronik, sudah tentu ia akan mengakibatkan penurunan produktiviti jabatan atau unit, dan pada masa yang sama dia boleh mengakibatkan isu-isu kesihatan mental yang lebih parah dan kronik, termasuklah penyakit-penyakit mental, contohnya kemurungan dan juga anxiety ataupun kegelisahan ataupun kebimbangan. Jadi perkara-perkara ini memang kita kena tengok. Dan seterusnya adalah apabila berlakunya situasi-situasi ini, sebenarnya ia boleh mengakibatkan campur tangan orang lain ke dalam unit ataupun organisasi tersebut. Kerana ada setengah mereka yang mengalami masalah-masalah sebegini akan merasakan bahawa ada berlakunya banyak ketidakadilan dan sebagainya dalam konteks unit atau jabatan kita, dan ia mengakibatkan campur tangan orang luar dalam organisasi dan ia sudah tentu menjatuhkan imej organisasi tersebut. Jadi ada pelbagai perkara yang kita boleh nyatakan dalam konteks apabila seseorang itu ada masalah kesihatan mental dan impaknya kepada seluruh organisasi ataupun unit. Dan kita faham bahawa ada setengah tempat di mana berlakunya budaya di mana mereka-mereka yang bermasalah dikumpulkan di satu tempat dan akhirnya ia menjatuhkan satu-satu tempat itu secara total. Kerana tidak mahu menyelesaikan masalah yang sedia ada, maka masalah itu diserahkan kepada orang lain untuk diselesaikan dan akhirnya semua pun akan terganggu. Jadi benda-benda ini sebenarnya jika tidak dikawal, inilah impaknya kepada keseluruhan organisasi yang kita tidak mahu berlaku, tetapi ia akan bakal berlaku jika kita tidak tanganinya dengan baik. Oh, begitu rupanya. Ada tak tips untuk penjagaan kesihatan mental ni ya? Okey, apakah tips yang kita boleh kongsikan bersama sama ada anda adalah majikan ataupun pekerja yang boleh membantu kesihatan mental anda? Yang pertama sekali adalah berkaitan kita kena mengambil cakna berkaitan dengan isu-isu kesihatan mental dan bagaimana mengatasi masalah-masalah kesihatan mental yang mudah-mudah dalam konteks tempat kerja kita ataupun unit kita ataupun jabatan kita. Itu yang pertama. Jadi ilmu sangat penting. Yang kedua adalah dalam konteks membantu. Kita kena mula dengan diri kita sendiri. Jadi kita kena cakna tentang kesihatan mental kita kena tahu sama ada kita okey atau tidak, dan apabila kita mendapati bahawa kita tidak okey dan sebagainya, kita kena cari jalan sesegera mungkin untuk mendapatkan bantuan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita mengamalkan benda-benda basic dalam kehidupan kita, jaga benda-benda asas dalam kehidupan kita, jaga berkaitan tentang kesihatan fizikal kita, jaga berkaitan tentang makan kita, diet kita. Yang ketiga, jaga tidur kita, jaga exercise, jaga senaman kita, dan last sekali ialah mengelakkan diri kita daripada menggunakan bahan-bahan yang terlarang. Itu adalah basic. Yang seterusnya adalah untuk memastikan komunikasi yang berkesan dalam jabatan. Kerana banyak konflik berlaku kerana komunikasi yang terhalang ataupun disangka dihalang oleh mereka-mereka yang terlibat dalam masalah-masalah begini. Jadi, komunikasi yang berkesan mampu untuk mengatasi ataupun mengelakkan konflik ataupun krisis berlaku dalam unit dan jabatan tersebut. Seterusnya adalah tuan-tuan dan puan, kita kena sentiasa bantu-membantu satu sama lain, sebab kita ini semua manusia dan kita mungkin akan melalui kita panggil sebagai the steep ataupun zaman-zaman di mana kita rasa down sedikit atau jatuh sedikit ataupun rasa negatif dan sebagainya. Rakan-rakan lain kena bantu, sebab ini
Jika tidak dibantu, sebenarnya impaknya ada kepada keseluruhan unit dan jabatan kita. Kita tidak mahu itu berlaku. Jadi jika sekiranya ada di kalangan kita yang terganggu dan sebagainya, cuba untuk memastikan mereka untuk mendapatkan bantuan sesegera mungkin dan pastikan mereka disokong dalam konteks sama ada mereka memerlukan cuti untuk pergi ke hospital, dapatkan rawatan dengan betul, pastikan makan ubat dengan baik, patuhi apa yang doktor sarankan dan sebagainya. Benda-benda simple begini ramai yang terlepas pandang dan akhirnya situasi akan menjadi lebih teruk. Jadi yang lain lagi tuan-tuan dan puan, sudah tentu jika sekiranya kita mendapati bahawa rakan di tempat kerja kita ataupun mereka yang dapat kerja kita tidak sihat dari sudut kesihatan mental mereka, bantu mereka untuk mendapatkan bantuan dengan cara apa? Kita boleh tolong mereka untuk dibawa ke klinik contohnya, ataupun rujuk mereka kepada kita punya pegawai-pegawai bakat kita, ataupun dalam konteks di jabatan sekarang ni ada banyak kaunselor-kaunselor yang boleh membantu kita. Jadi gunakan ruang-ruang ini untuk membantu sesama kita supaya kita mampu mengekalkan tahap keberhasilan yang baik dalam jabatan ataupun unit kita. So benda-benda simple yang saya sarankan di sini supaya tuan-tuan dan puan tengok dan cuba amalkan, kerana jika lebih daripada itu sebenarnya saya merasakan bahawa tuan-tuan dan puan perlu mendapatkan bantuan daripada mereka yang profesional seperti kami. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Oh, sekarang saya rasa saya tahu apa yang patut saya buat. Saya sepatutnya kena sentiasa peka dengan kesihatan mental saya sendiri. Dan kalau saya rasa tak mampu untuk tanggung masalah ni seorang-seorang, saya patut mencari seseorang yang boleh saya percayai untuk menceritakan semua masalah dan perasaan yang saya hadapi. Walaupun orang tu tak boleh selesaikan masalah saya tetap boleh rasa lega sikit, seakan beban saya berkurang. Kalau tiada siapa yang sudi dengan luahan hati saya patut rujuk pakar seperti kaunselor untuk minta nasihat daripada mereka. Benda paling penting yang saya kena jaga dengan konsisten adalah kesihatan diri saya. Saya patut kerap bersenam, menjaga diet dan tidur sebab semua ini dapat membantu saya kurangkan stres.